Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal rambut lah. Rambut PKP tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama, kita buka pertemuan kita pada malam ni dengan Ummul Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Alhamdulillah, syukur kita pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi mengizinkan kita lah untuk sama-sama berada dalam usrah ilmu yang kali ketiga lah, alhamdulillah, dalam membedahkan tajuk surah Al-Kahfi lah, tafsir surah Al-Kahfi. Berkenaan dengan tajuk kita mungkin pada malam ni adalah berkenaan Nabi Musa dan Nabi Khidir lah. Pertama dan selamanya insyaAllah yang dimuliakan lah Al-Fadil Muhammad kita Ustaz Zali bin Arifin selaku nakib kita pada malam ni. Seterusnya pada sahabat, pada pimpinan ITMU, para adik-adik ITMU dan adik-adik kampus yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah. Jadi terima kasih pada yang adik-adik yang dah hujang ni. Kalau boleh minta tolong sebarkan lagi dalam grup batch masing-masing supaya kita lebih ramaikan lagi lah yang boleh dapat manfaat untuk pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah. Jadi tanpa dengan masa Ustaz, boleh start dulu Ustaz? Allah. InsyaAllah tanpa melengah masa, insyaAllah anda menjemputlah Al-Fadil murabi kita Ustaz Zali Arifin untuk meneruskan isyrah kita pada malam ini. Tafadhal masykurah Ustaz. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuhal azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Sadaqallahul aliyul azim. Dan demikian kami bangunkan mereka, yakni Ashabul Kahfi, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Maka sebahagian mereka menjawab, kita berada di sini sehari ataupun setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antaramu pergi ke kota dengan membawa wang perakmu, dan hendaklah dia lihat makanan yang lebih suci, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sesekali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Maha benar firman Allah, Suratul Kahfi ayat ke-19. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, Saudara Sulhan,
yang dikasihi seluruh rakan-rakan pimpinan UiTM, yang dikasihi adik-adik ikhwah akhwat, muslimin muslimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah pada malam Khamis, malam Jumaat ni, malam di mana kita disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kita mengambil kesempatan barakah malam Jumaat ni, Sayyidul Ayyam ni, untuk sama-sama kita mentadabbur ayat daripada surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan ianya dikira ataupun dihisap di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita buat pada malam ni sebagai ganjaran pahala. Terlebih dahulu sebelum Ustaz memulakan kuliah ataupun usrah online kita pada malam ni, Ustaz nak minta jasa baik ada 23 orang masuk Ustaz pada malam ni untuk sama-sama kita menghadiahkan bacaan Fatihah kepada pengurusi Masjid Bagan Lebay Tahir, arwah Pak Akab yang baru meninggal 2 hari lalu. Mudah-mudahan bacaan kita ini sampai kepada beliau sebagai ganjaran pahala. Al-Fatihah. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum daripada kita mulakan kuliah kita pada malam ni ataupun usrah kita pada malam ni, Ustaz suka untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan pada usrah yang lalu berkaitan dengan hukum menggantung gambar dalam rumah. Sebagai contoh, kita menggantung gambar konvo kita ataupun gambar keluarga kita dan sebagainya. Baik, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, soalan ini timbul apabila kita telah baca dalam kuliah yang lalu ataupun surah yang lalu berkaitan dengan wakal buhum basitun zira'aihi bil wasi, iaitu anjing yang bersama-sama dengan 7 orang Ashabul Kahfi ini, dia tidak berada di dalam gua. Bahkan dia meluncurkan kaki dan tangan yang ini luar daripada pintu gua. Kerana dia berada sebelum daripada gua, pintu masuk gua, dia tak berada di dalam gua. Jadi ulama bincang panjang berkaitan dengan hadis Nabi SAW, iaitu Nabi beritahu, mafhum hadis tu ialah Nabi kata, kalaulah rumah kamu ada anjing dan juga gambak, maka malaikat tidak akan memasuki rumah kamu. Dan beberapa hadis yang lain pun dia punya maksud lebih kurang benda yang samalah. Jadi hasil rujukan Ustaz dengan kitab dan beberapa pandangan ulama, masuk fatwa dan sebagainya, kebanyakan ulama dan fatwa mengambil kaedah khuruj minal khilaf mustahab ataupun mustahabun, iaitu keluar daripada khilaf ataupun khuruj, keluar daripada khilaf tu satu benda yang mustahab, sunat, mendapat pahala, iaitu apabila bertemu antara boleh ataupun tak boleh, kan, maka keluar memilih tidak boleh itu lebih selamat. Jadi kebanyakan kalau Ustaz tengok mufti Pulau Pinang, mufti wilayah, mereka berpegang kepada pandangan haram lah. Haram kita menggantung gambar, sama ada gambar convocation ke, gambar nama apa rumah ke, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi itu pandangan fatwa daripada mufti Pulau Pinang, mufti wilayah dan sebagainya. Tapi Ustaz merujuk juga fatwa-fatwa ulama-ulama Mesir, di antaranya Syekh Atiyah Sakhar, Syekh Ali Jumaah, lepas itu nama Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Mereka berbeza pendapat dan pandangan berkaitan dengan hukum menggantung gambar. Dan pandangan Ustaz juga lebih cenderung kepada pandangan yang dipegang oleh 3 nama yang Ustaz sebut tadi, kerana hujahnya ialah hadis Nabi SAW itu menyebut tentang hukum
tamasil. Tamasil ni ialah, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, tamasil ni dia lebih kepada lukisan, dia lebih kepada ukiran. Lukisan ataupun ukiran, penyamaan, melukis. Macam Ustaz ada satu gambar lukisan Tok Uni Aziz, arwah Tok Uni Aziz. Itu termasuk dalam tamasil lah, termasuk dalam ukiran ataupun lukisan. Adapun dalam hadis Nabi itu, Nabi tak bagi tahu tasawir. Tasawir ni ialah gambar yang kita duk ambil hari ni, kita snap gambar. Jadi ini yang dipegang oleh ulama muasarah, ulama semasa. Mereka seperti Syekh Atiyah Sakhar almarhum, bekas Mufti Mesir, bekas ahli Majlis Fatwa Negeri Mesir, juga Syekh ahli Jemaah, bekas Mufti Mesir, dan juga nama apa Syekh Prof Yusuf, Dr. Yusuf Qadawi. Mereka berpegang tasawir ni seumpama macam kita ambil cermin, kita tak depan kita cermin tu, dia macam tu. Dia mengimbas balik gambar kita. Maknanya dia bukan lukis, dia bukan apa. Dan dia mengimbas gambar kita. Itulah hukum tentang gambar. Jadi mereka berhukum gambar ini harus. Jadi gantung gambar harus hukum dia. Sebab benda ni bukan tamasil. Dia bukan lukisan, dia bukan ukiran. Adapun sebahagian daripada ulama berpendapat itulah adalah tamasil, itu adalah tamasil dan juga tasawir itu adalah benda yang sama. Jadi mereka yang menyatakan lukisan dan gambar itu adalah benda yang sama, maka mereka itu menghukum haram. Haram ini ialah bukanlah maksudnya haram ni apa dia? Haram ni maksudnya malaikat rahmat tak masuk rumah. Jadi keberkatan rumah tu tak ada lah. Itu pandangan mereka. Jadi adik-adik boleh pilih, sama ada adik-adik nak ambil pandangan mana-mana di kalangan dua pandangan tadi ni. Kalau Ustaz ambil pandangan cenderung kepada pandangan yang tadilah, sebab perbahasan dia juga panjang, berkaitan dengan tamasil ataupun kita sebut sebagai ukiran, lukisan. Jadi kalau pandangan yang paling selamat ialah tak payah gantung lagi selamat, confirm selamat dah. Dan confirm itu yang panggil khuruj minal khilaf mustahab. Jadi sunat kita keluar daripada khilaf. Jadi kaedah ni juga yang hari ni orang guna pakai, antara pakai Christmas dengan tak pakai, mana lebih baik? Jawapan dia tentulah lebih pakai, sama ada di khalayak ramai ataupun tak di khalayak ramai, tentulah lebih baik berbanding dengan tak pakai. Tapi sebahagian daripada YB kita pilih macam kita tak tahu lah, maknanya kita kata jadi kontroversi itu lebih baik dipilih. Jadi isu sampai hari ni lah sama macam hukum ambil gambar ni pun sama jugalah. Jadi pandangan yang terbaik ialah tak gantung lebih baik. Tak gantung lebih baik. Sebab nak kata haram secara total tak boleh, sebab dia adalah khilaf, perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang maksud ukiran. Jadi yang ulama tak berbeza pendapat ialah kita gantung gambar pokok, kita gantung gambar ayat tajun, benda yang macam tu tidak masalah, pemandangan dan sebagainya. Yang menjadi masalah ialah kita lah, manusia, haiwan, itu menjadi perbicaraan di kalangan para ulama. Dan dalam bab tu juga ulama masukkan tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang kalau kita pi kita pi Langkawi. Kita pi Langkawi misalnya, kita beli itu replika burung lang, itu tak boleh. Kita letak dalam rumah sebagai sebagai perhiasan, tak boleh. Tapi kalau benda tu ialah sebagai permainan kanak-kanak, itu boleh. Macam contoh ada satu burung lang tu, dia berat belah kanan, berat belah kiri, dia buat macam besi tu. Jadi anak-anak kita duk main jadi permainan. Jadi kalau jadi permainan tidak ada masalah. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Yang jadi masalah ni ialah kalau kita buat dia sebagai satu perhiasan. Masuklah juga lukisan dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi Ustaz harap persoalan itu menjawab kepada sahabat-sahabat kita yang bertanya pada kalau buah gambar Menteri Besar Kedah tak jabat boleh kata. Itu yang kita bincang tadi tu. Jadi kalau ikut fatwa Ustaz rujuk tadi, fatwa Perlis Ustaz tengok tak? Perlis Ustaz tengok, Penang Ustaz tengok, wilayah Ustaz tengok, semua tak boleh sebenarnya. Kalau ikut hukum tu tak boleh. Tapi mungkin kerana terikat dengan
undang-undang kot dia buh kan. Dari segi hukum memang tak boleh. Kan buh gambar menteri ke gambar apa ke tak boleh. Itu memang kebanyakan ulama Malaysia pegang macam tu lah. Kenapa mesti gambar anti bedah? Mungkin kerana anti bedah tu kawan start kot. Okay, baik. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah, boleh kot? Settle tak masalah tu? Jawab lah. Okey, baik. Sebelum kita masuk tajuk kita pada malam ni, balik kepada perjanjian Ustaz dengan Antum pada bulan lepas, dan pada malam ni juga tadi sahabat kita Sulhan sebut, kita nak masuk bab nama Nabi Khidir dengan dengan Nabi Musa. Tapi Ustaz baca petang tadi, duk study petang tadi ni, Ustaz dapati malam ni pun nampak macam tak dan sampai kepada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kerana kita masih lagi dalam cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan walaupun ayat dia 2-3 saja ayat, tapi perbahasan ulama panjang tentang kisah Ashabul Kahfi ni. Jadi Ustaz tak mau skip. Ustaz takut nanti antum ngaji separuh jalan, lepas tu pergi cerita lain sebab nak habis, tapi tak faham keseluruhan cerita ni. Jadi baik kita tadabbur, kita faham elok, nanti antum bincang lah. Kalau kata nak pendekkan usrah ni untuk sekali lagi ke dan sebagainya, yang tu Ustaz boleh buat urusan lah. Tapi kalau betul-betul nak hadam tafsir surah Kahfi ni, kita skip benda-benda yang boleh skip lah. Kalau boleh, yang besar-besar ni kita jangan skip, kita baca juga bagi faham. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perbahasan tentang ayat 19. Perbahasan ayat 19 ni, kalau kita yang pertama sekali tentang ayat 19 ni, ayat 19 wal yatalattaf ni, setengah ulama mengatakan bahawa wal yatalattaf ni kalau dalam resam majid, Quran Majid, kita panggil resam lah, kita panggil Quran Majid. Quran Majid ni Quran lama, zaman Ustaz ngaji sekolah rendah, kecil-kecil dulu. Ayat dia bersambung-sambung. Kadang belah sini kita baca, berkali belah sana sambung baca. Tapi kita dah baca hari ni, resam Osmani ni, dia dah hatok ayat elok-elok, mana habis betul sini, kali belah sana ayat lain. Dia hatok elok. Dan tulisan pun, tulisan resam Osmani ni lebih mudah dibaca berbanding dengan Quran Majid. Jadi dalam Quran Majid dulu, kalau antum buka surat wal yatalattaf tu warna merah semua. Setengah ulama kata kerana dia adalah pertengahan daripada Quran, tengah-tengah ayat tengah-tengah dalam Quran. Sebahagian ulama lagi pula menyatakan bahawasanya ayat itu yang sedang dibaca oleh oleh Sayyidina Osman, dan Sayyidina Osman mati dibunuh dalam keadaan darah dia terlekat di situ. Itu sebahagian daripada pandangan para ulama. Jadi sebab tu dia warna merah. Tak apalah, yang tu tak penting. Baik, jadi kita sedang berada pada pertengahan lah, kalau ikut satu pandangan tu ialah pertengahan pada Quran, iaitu kita jumpa ayat wal yatalattaf. Wal yatalattaf ni nanti kita akan bincang. Sebab tu Ustaz kata mungkin kita tak habis. Sebab wal yatalattaf ni dia ada sangkut paut dengan kampus, dia ada sangkut paut dengan si hazard, dia ada sangkut paut dengan banyak benda. Dan Ustaz menggunakan ayat ni juga sebagai dalil supaya kita menjaga si hazard atas kita tengok perbuatan Ashabul Kahfi. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat 19 ni ialah rentetan daripada kisah Ashabul Kahfi, di mana poin besar cerita Ashabul Kahfi ini yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia kata ialah selain daripada Allah Taala nak tunjukkan bahawasanya Islam boleh menang, Islam tetap akan menang walaupun kita tak memberi sumbangan tenaga kita tak bagi sumbangan apa-apa pada perjuangan Islam. Ashabul Kahfi dia hanya tidur 309 tahun, tak buat apa-apa, dia tidur dalam tu, dia berkorban masa dia berkorban pangkat dia, berkorban kedudukan dia, berkorban zaman muda dia. Lalu Allah Ta'ala tidurkan dia dalam gua selama 309 tahun. 309 tahun tu dia bangun, tengok-tengok Islam menang. Maknanya Islam nak menang ni sangat mudah bagi Allah apabila cukup syarat dia. Jadi itu antara poin dia. Poin yang keduanya ialah ulama tafsir menyebut bahawasanya antara kekeliruan yang berlaku di zaman Ashabul Kahfi ialah mereka yang ada di zaman itu tidak berkeyakinan bahawasanya selepas mati itu tidak ada hari kebangkitan. Kerana mati, tak ada kebangkitan, tak ada jasad maksudnya. Yang akan dibangkitkan roh. Jadi oleh kerana persoalan itu timbul,
Maka jawapan dia didatangkan dalam suratul Kahfi ni bahawasanya bukan jasad sahaja, bukan roh saja, tetapi jasad dan roh itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Satu. Yang kedua, yang ketiganya ialah poin ialah Rasulullah SAW berdepan dengan persoalan tentang roh. Persoalan tentang roh yang kita bincang pada awal dulu. Jadi jawapan juga berada di sini, iaitu persoalan dia ialah roh ada dalam jasad kita. Kalau tak percaya roh ada dalam jasad kita, esok mati tengok jasad dah tapi tak boleh bergerak. Makna yang menggerakkan badan kita ni bukan kita. Sebab bila benda tu tak ada dalam badan kita ni tak boleh bergerak. Jadi makna mesti ada sesuatu dalam badan kita yang menggerakkan badan kita. Kalau kita kata, oh darah Ustaz, otot. Kalau darah, makna kita mati pun darah still ada, otot still ada, tapi siapa tak boleh bergerak. Jawapan dia, itulah yang dikatakan sebagai roh. Sebab tu persoalan tentang roh ni, hendaklah berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Jadi Allah mencipta asbab untuk nak menceritakan kepada kita bahawasanya hari kebangkitan itu pasti berlaku, dan hari kebangkitan itu manusia akan bangkit dalam keadaan roh dan jasad. Dan Allah Ta'ala buat cerita Ashabul Kahfi ni, bagi jadi kisah Ashabul Kahfi ni untuk memahamkan kita bahawasanya kita akan bangkit sebagaimana sebelum daripada kita mati. Jadi persoalan ni juga ada dalam hadis Nabi SAW, maknanya nanti kita dibangkit dalam hadis cerita kepada kita orang lelaki perempuan semua bangkit dalam keadaan sifat fizikalnya sempurna. Kalau atas dunia dia ada rabit sikit kat hidung ke, kat mulut ke, kat telinga ke dan sebagainya, ada ketekatan pada tangan lebih ke kurang dan sebagainya, semua akan dibangkit dalam keadaan sempurna. Dan orang laki-laki dibangkitkan dalam keadaan berkuluk, dia punya kuluk masih ada. Kerana sebelum sunat tu macam itulah fizikal dia bangun pada hari kiamat. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 19 juga tu yang Ustaz kata mungkin perbahasan panjang tu. Ayat 19 juga menceritakan kepada kita persoalan orang Yahudi kepada Rasulullah SAW tentang adakah Ashabul Kahfi ini kukunya panjang, rambutnya panjang, bulu hidung dia panjang, misai dia panjang, janggut dia panjang dan sebagainya. Anggota yang biasa yang berada pada badan kita yang lazimnya setiap minggu kita kena potong, ataupun setiap 40 hari kita kena potong. Macam contoh kuku sunat setiap hari Jumaat kita potong. Kemudian bulu-bulu yang ada pada tubuh kita sunatkan kita potong. Jadi jangan lebih daripada 40 hari kata para ulama dalam hadis Nabi. 40 hari ini setan mendekati kita lah kan. Kalau kita tak potong bulu-bulu kemaluan dan sebagainya, setan akan berkepit dengan kita. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi soalan itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara direct, tetapi indirect kita kata kan, indirect. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut apabila wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalun, apabila mereka ni bangun masing-masing saling bertanya di antara bainahum, di antara satu sama lain. Qala qailun, seorang mengatakan minhum kam labistum, mereka bertanya, seorang daripada mereka bertanya, sebenarnya kita ni berapa hari tidur dalam gua? Qalu labisna yaum. Jadi sebahagian yang kata mungkin sehari, sebab para ulama kata mereka masuk pagi dan mereka bangun petang. Mereka masuk awal pagi. Jadi bila mereka bangun tu maknanya lebih kurang waktu asar. Jadi bila dia kata macam tu, jadi jawapan yang pertama ialah labisna yaum. Mungkin kita tidur dah sehari suntuk. Maknanya daripada pagi, kalau bahasa kita lah, pagi kita tidur, petang mau bangun dekat buka puasa tu, oh hang ni tidur sehari suntuk. Macam itulah lebih kurang kalau bahasa orang belah sini ni. Maknanya sehari kita tidur. Jadi pendapat yang kedua menyatakan au ba'da yaum, setengah hari kita tidur. Maknanya masih dalam lingkungan siang. Maknanya kalau kita tidur pagi bangun petang, bangun tidur tengah hari, tidur pagi bangun tengah hari sikit, ataupun waktu zuhur. Jadi mereka berbincang sesama mereka, seolah mereka tidur daripada pagi sampai petang kerana berjalan jauh, penat, letih dan sebagainya. Dan bagaimana kita tahu kaki mereka luka-luka, pecah kaki mereka kerana apa? Kerana berjalan jauh, sehingga kasut yang mereka pakai itu dah daripada elok jadi hancur, pijak batu dan sebagainya. Kemudian keletihan, mereka tidur pagi sampai petang. Jadi bila mereka bangun, mereka bercakap macam tu,
Maknanya apa? Maknanya 309 tahun itu rambut mereka tak panjang, janggut mereka tak panjang, misai mereka tak panjang, kuku mereka tak panjang, bahkan mereka berada dalam keadaan asal sebagaimana mereka masuk dalam gua. Itu jawapan yang Ustaz kata tadi, bukan direct tapi indirect. Jawapan yang Allah Ta'ala bagi dalam ayat 19. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Jadi akhir sekali bincang menyampai, kawan ni kata separuh, kawan ni kata syari. Akhir sekali berkata mereka semua qalu rabbukum. Maka kata mereka semua, Tuhanlah a'lamu bima labistum. Tuhan yang lebih tahu berapa lama kita hidup dalam gua ni. Jadi depa last sekali depa pun tak tahu. Cuma depa bangun tu sangat-sangat lapar. Seolah-olah macam lama tak makan. Fab'athu ahadakum biwaritikum hadhihi ilal Madinah. Maka mengutuslah mereka itu ahadakum, salah seorang daripada mereka itu, dengan waritikum. Ulama bincang di sini disebut pandangan Waraqah. Waraqah ni siapa dia? Waraqah ni ialah sepupu kepada Khadijah, yang mana dia merupakan ahli kitab. Jadi itu bulan lepas kita bincang, adakah Ashabul Kahfi ni umat Nabi Isa? Jawapan dia mungkin tidak, kerana cerita tentang tentang Ashabul Kahfi ini diketahui oleh golongan Yahudi. Jadi maknanya Ashabul Kahfi ini mungkin umat kepada Nabi Musa pun mungkin. Jadi tak ada siapa yang boleh tentu dalam tafsir ke dalam mana ke, kita tak tahu kedudukan dia di mana, di zaman mana. Tapi cerita dia ni orang Yahudi tahu. Maknanya dia ni berkemungkinan daripada Nabi Musa sebelum Nabi Isa, dia punya period masa dia. Baik, jadi ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kata Waraqah, dia kata yang dikatakan biwarifikum ni ialah sejenis wang perak, ataupun kalau bahasa Arab dia panggil fiddah, perak. Kalau zihab, wang mah, ini fiddah, wang perak. Hadhihi ilal Madinah, dan hantarlah dia pergi ke pekan. Jadi bila bangun kawan tadi, satu orang, ada dalam satu tafsir disebut nama dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir ni tak disebut, dalam tafsir Tok Guru ada, tak silap Ustaz, nama sahabat yang pi beli makanan ni. Jadi bila dia keluar, dia tengok sangat berbeza. Pekan tu berbeza, orang pun dia tak kenal seorang pun, jadi dia rasa macam pelik. Tapi tak apalah, dia mendapat arahan daripada kawan-kawan dia, maka dia tunaikan arahan tadi dengan cara apa dia? Untuk pergi beli barang. Okay, jadi apa dia kawan yang kata kawan-kawan yang Ashabul Kahfi ni kata apa? Falyanzur ayyuha azka. Jadi ulama bincang perkataan azka ataupun zakat lah, kita panggil zakat. Zakat ni maksudnya penyucian. Kita dari segi hukum zakat, tujuan kita mengeluarkan zakat ni ialah menyucikan harta kita. Sebab harta kita ni bukan semua hak kita, ada hak orang lain. Jadi cara kita nak cuci harta yang kita ada ni ialah dengan cara kita keluar zakat. Jadi dalam bab apa nama Ashabul Kahfi ni, ayyuha azka ni ialah dia sebut kepada kawan yang nak pergi beli ni, belilah makanan yang suci, tuhur, ataupun bahasa mudah ialah carilah makanan yang halal. Kita tengok satu benda yang dibincang dalam ayat 19 ni sangat complicated lah. Dia pesan kat kawan dia suruh cari makanan yang halal. Sebab apa? Sebab zaman dia, orang Islam tak banyak. Jadi macam bahasa mudah, kita pergi mana? Kita pergi China, kita pergi Korea, kita pergi Jepun. Jadi makna nak cari makanan halal ni susah. Jadi kawan dia yang rasa lapar sangat-sangat, yang tak makan 309 tahun ni, kalau kita duduk sama-sama dalam kampus kita, kat ATM tu, kita lapar, kita pesan, kita beli apa-apa pun, dia kata janji kenyang, dia tak? Tapi tak berlaku pada Ashabul Kahfi. Dia kata, ingat kita lapar juga, tapi cari makan ni, cari makanan yang halal. Dia pesan, maknanya bukan setakat nak isi perut, tapi cari makanan yang halal. Ini pesanan dia kepada kawan dia yang nak beli makan. Falyatikum bi rizkin minhu wal yatalataf. Jadi dia kata nanti fayatikum, bawalah makanan tadi kepada kita untuk kita makan sama-sama. Wal yatalataf. Ni ayat wal yatalataf, hendaklah kamu jaga-jaga, hati-hati, jangan sampai depa kenal kamu. Jadi kata ulama, dia keluar ni dalam keadaan dia apa kita nak kata,
menyamar lah, lebih kurang macam tu lah. Dia menyamar. Macam mana wallahu a'lam lah, tapi dia menyamar. Tapi keadaan dia nak menyamar tu sukar. Kenapa? Kerana pakaian dia pakai itu pakaian bukan zaman tu. Kalau bahasa kita lah, kita keluar pergi beli makan, pakai kasut, pakai seluar apa Yankee ke, pakai seluar kaki besar ke, kan? Jadi orang tengok, dia ni menyamar apa? Menyamar pakai pakaian yang orang tak pakai zaman kita pakai. Jadi macam zaman ustaz sekolah dulu, kalau duduk di asrama dulu, Ustaz ingat lagi, kami kalau duduk asrama pergi sekolah mesti pakai seluar kempah. Kalau pakai seluar yang beli kedai ni, zaman tu dia panggil seluar keret. Kalau pakai sekolah seluar keret keluar beli ni, kawan pergi sekolah orang gelak. Tu zaman Ustaz lah. Jadi zaman lah terbalik. Zaman lah kalau kita pakai seluar kempah ada 2 poket belakang, lepas tu seluar kaki besar sikit, orang kata pelik lah kan. Jadi apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi ni, dia cuba menyamak tapi tak berjaya penyamarannya. Kenapa? Kerana dia memiliki wang perak yang bukan di zaman dia. Jadi bila dalam tafsir sebut dia pergi beli 2-3 kedai tu tak mau terima dia punya duit, kerana mereka ragu-ragu tentang duit yang dia pakai. Iaitu duit 300 tahun yang lalu. Jadi sampai ke orang yang ketiga, tak silap dalam tafsir sebut 2 ataupun 3 lah. Jadi dia ditangkap dan dibawa kepada pemerintah. Sehinggalah nanti proses dia akan berlaku lah, cerita-cerita di hadapan ni. Jadi sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wala yush'iranna bikum ahada. Jadi dia beritahu, dia kata nanti kalau hang kena tangkap, jadi perjuangan kita nak menyelamatkan akidah kita sia-sia lah. Kalau hang kena tangkap, habis kami semua kena tangkap. Jadi konsep wal yatalataf ini ialah sir azab. Bukan setakat sir senyap-senyap, hazard. Kenalah waspada dalam kerja buat kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita apa yang berlaku dalam ayat 19 ni kepada Ashabul Kahfi, cerita kepada kita bahawasanya kita nak berjuang Islam ni mesti ada wal yatalataf. Mesti ada konsep sir hazard ni, mesti ada. Mesti jaga. Sebab apa? Sebab kalau kita kena seorang, menyebabkan kawan-kawan kita yang lain akan kena. Jadi sekarang Ustaz nak bahas wal yatalataf ni untuk kempen jadi panjang pula. Baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu izan abada. Jadi kata-kata mereka ni, dia kata kalaulah kita ditangkap, berkemungkinan yarjumukum, kita akan direjam, akan dibunuhlah. Aw yu'idukum, ataupun kita diminta untuk murtad fi millatihim, agama kita kepada agama yang terdahulu. Jadi dia mengingatkan kawan dia yang nak pergi beli ni bahawa kepentingan untuk jaga si hazard ni sangat besar. Kenapa? Dia boleh menyebabkan rosak akidah, boleh menyebabkan jatuhnya sebuah jemaah, rosaknya sebuah jemaah. Kenapa? Kerana kita tak jaga sir dan hazard. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum qala faqalu ibnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Ini cerita tentang apabila dia ditangkap, dibawa ke pemerintah lah. Jadi pemerintah pun tanya, rupanya pemerintah di zaman 309 tahun selepas mereka bangun daripada tidur, pemerintah telah pun beriman kepada agama ketika itu. Cuma sebahagian ulama kata adalah agama Masihi, sebab sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan mereka ni tidak masuk dalam agama Muhammad. Jadi mereka menganut agama Masihi. Jadi agama terakhir sebelum agama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka apabila jadi macam tu, jadi ringkas cerita dia, orang zaman tu pun jadi berimanlah tentang hari kiamat esok dibangkit dengan jasad dan juga roh. Jadi selesai dia dengan tadi ni, dibawa mereka tu ke gua untuk berjumpa dengan kawan-kawan yang berada di gua tadi ni.
dan berkata orang-orang yang berkuasa dengan urusan mereka, yakni pemerintah tadi ni, lanattakhidhanna alaihim masjidah, mereka akan menjadikan gua Ashabul Kahfi ini sebagai satu tempat ibadat di atasnya. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala takut mereka ni menjadikan Ashabul Kahfi ni sebagai sembahan, ni orang-orang zaman dulu bila dia tengok satu orang ada kelebihan bertaraf wali dan sebagainya, kadang-kadang menyebabkan mereka ni memuja sehingga jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita baca sejarah agama Hindu, sejarah agama Buddha, kemungkinan mereka ni adalah nabi-nabi dan rasul-rasul yang menjadi pujaan sehinggalah mereka menganggap mereka ni sebagai Tuhan. Itu yang jadi sembah Buddha tu, sembah nama agama Hindu tu, sebab mereka menjadikan orang yang berkelebihan ni jadi macam Tuhan. Baik, jadi akhir sekali apa berlaku? Apa yang berlaku ialah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia masuk gua, dia jumpa kawan dia bagi tahu tu, mati belaka. Maknanya kalau hidup mungkin akan jadi fitnah yang besar lah kepada agama ketika tu. Jadi mereka pun meninggal, habis cerita bab tu. Baik, habis cerita tu. Baik, kita masuk ayat 22. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Jadi di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, sayaqulu, berkata sebahagian orang-orang yang menyatakan jumlah mereka Ashabul Kahfi itu salasatun rabi'uhum. Mereka 3 orang dan yang keempatnya ialah anjing mereka. Dan berkata sebahagian khamsatun sadisuhum kalbuhum. Siapa yang kata ni? Kata para ulama yang kata 3 lah, 7 lah, 5 lah. Ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Ini maknanya Ashabul Kahfi ni yang tahu jumlah yang tepat ni adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam je. Adapun orang kitab Yahudi yang terdahulu, kitab Taurat dan sebagainya, mungkin hanya diceritakan kepada mereka tentang pemuda yang tidak nanggur. Bilangan mereka tak tahu. Tapi diceritakan kepada kita, ulama kata nak tahu yang mana yang betul ialah perkataan rajman bil ghaib, iaitu dalam erti kata sebahagian tekaan mereka pada barang yang ghaib, yakni barang yang dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat sayaquluna salasatun rabi'uhum dengan khamsatun sadisuhum dipisahkan dengan wa yaquluna sab'atun wasaminuhum dengan perkataan rajman bil ghaib. Maka oleh dengan sebab itu kata para ulama yang betulnya wasab'atun wasaminuhum kalbuhum, iaitu mereka adalah 7 orang dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, maka katakanlah kerana itu janganlah kamu wahai Muhammad bertekak dengan mereka, dengan siapa? Orang Yahudi, tentang bilangan. Kemudian katalah Allah lah yang lebih mengetahui tentang bilangan mereka. Bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Adapun kita ni dan mereka itu, yakni orang Yahudi, tidak tahu melainkan sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran fala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah kamu bertengkar leher saja, dan jangan kamu menanya tentang mereka, yakni pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada Rasulullah jangan bincang soal berapa ramai, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh melihat kepada peristiwa itu keseluruhan. Apa sebab Allah Ta'ala buat? Sebab kebangkitan hari kiamat, sebab mereka ni berjuang walaupun mereka sikit. Ambil istifadah dari sudut tu, bukan ambil cerita berapa bilangan dia, 7. Bincang benda-benda furuk ni lebih besar daripada benda-benda usul. Jadi ini antara benda yang kita boleh ambil, melihat kepada perkara yang masalahnya lebih besar itu daripada benda yang kita bincang tu yang tak ada masalah, benda kecil tentang bilangan dan sebagainya. Lepas tu kita tengok sifat Quran ni mana-mana ayat pun Allah Subhanahu Wa Taala dia takkan buat cerita detail. Quran dia tak turun secara detail satu. Sebab apa? Sebab bila dia detail, dia macam buku cerita. Dia jadi macam buku cerita. Bila kita baca sekali, kita dah tahu semua, kita tak akan baca dah.
Dan kalau kita dah tahu jalan cerita dia, kita tak akan gaji. Sebab tu kalau kita baca kisah Ashabul Kahfi ke, kita baca kisah Nabi Khidir ke, kita baca tentang nama apa Muhammad, tentang Zulkarnain kan, kita sentiasa ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, pandangan ni kata macam ni, pandangan ni kata macam ni. Sebab berbeza pendapat. Kenapa? Kerana ilmu kita tak cukup. Kita tak tahu semua benda yang ada dalam Quran. Sebab tu perjalanan Quran itu berlaku sampai hari kiamat. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, wala taqulu lanna li syai'in inni fa'ilun zalika wada. Ini ayat kita nak sampai kepada ayat khulasah awal tentang Ashabul Kahfi ataupun suratul Kahfi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita. Ini ayat 23 adalah jawapan kenapa wahyu Allah Subhanahu wa taala tertangguh kepada Nabi kita selama lebih kurang 2 minggu ataupun 15 hari. Sebab apa wahyu tak turun selama 15 hari? Jawapan dia ada pada ayat 23, iaitu wala taqulanna, wahai Muhammad, janganlah kamu menyatakan tentang sesuatu inni fa'ilun zalika wada, aku nak buat daripada esok hari, aku nak buat satu benda esok hari. Jangan sekali kamu menyatakan terhadap satu, sungguhnya aku akan mengerjakan pada esok pagi, kecuali illa an yasha Allah, melainkan dengan menyebut insya-Allah. Maknanya suatu benda yang mendatang, bukan bulan depan, minggu depan dan sebagainya. Usrah kita nak buat bulan depan, kuliah kita nak buat bulan depan, kalau kita nak buat majlis perkahwinan bulan depan, ke apa-apa yang ke depan ni, termasuk esok hari pun mesti sebut perkataan insya-Allah. Maka ucapan itu tidaklah jadi wajib. Bukan makna kita kata Allah Muhammad, kita kata kalau hang tak sebut besar-besar maka bukan. Jadi jawapan insya-Allah ni ialah sebagai satu takdib, bagaimana Allah mengajak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil pengajaran oleh kerana Nabi tak sebut perkataan insya-Allah tu. Bila orang Yahudi, orang Quraisy bertanya Nabi SAW, wahai Muhammad, cerita kami tentang 3 benda tadi. Nabi kata, ghadan akhbirukum, esok aku beritahu kamu. Tanpa Nabi menyebut perkataan insya-Allah. Maka dengan sebab Nabi tak sebut perkataan insya-Allah sahaja, hukuman yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, walaupun Nabi maksum, Nabi diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menyebut perkataan insya-Allah tu, wahyu daripada Allah tak turun kepada Nabi selama 2 minggu ataupun 15 hari. Jadi bila Nabi kita yang mulia itu pun Allah Taala ajak macam tu, maka kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih-lebih lagi lah kena belajar daripada tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ajak macam tu. Dan di dalam tafsir, sebelum ada satu hadis yang kita nak bincang di sini, maka Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadhihi rasyada. Itu diajak kepada kita supaya apabila kita lupa, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Sebab yang melupakan kita ni dicerita nanti dalam ayat yang akan datang, iaitu yang melupakan idza nasita ni, yang melupakan kita ni ialah syaitan, syaitan ni yang melupakan kita satu benda. Sebab tu kita tengok pasal apa bila kita semayang kita terlupa satu benda, bila kita semayang waktu semayang kita boleh ingat. Itu jawapan dia, itulah bisikan daripada syaitan yang melupakan kita, kemudian mengingatkan kita semula di dalam waktu kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka antara doa yang kita boleh amalkan, yang Ustaz insya-Allah lah setakatlah bila baca doa tak tinggal lah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi waktu mereka nak cari jalan keluar daripada masalah mereka. Itulah doa yang mereka baca. Jadi kita ni ambil ibrah daripada kisah mereka ni, kita pun amalkan doa tadi ni dalam sembahyang kita, dalam doa setiap kali kita sembahyang. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis ni diceritakan kepada kita qala Sulaiman. Cerita dia panjang. Qala Sulaiman ibnu Daud bin Daud alaihi wassalam. Cerita ni diceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman. Nabi kita cerita tentang Nabi Sulaiman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman ni pernah berkata, aku menggilir 70 isteriku. Dalam riwayat lain disebut 90 isteri, dalam satu riwayat kata 100 isteri dalam satu malam.
Jadi bukanlah kita nak cakap kotakkan lucah dan sebagainya, tapi Nabi Sulaiman dalam riwayat sebut dia ada 70 bini ataupun 90 bini ataupun 100 bini, dan dia tidur dengan bini dia satu orang ni satu malam. Jadi yang ni makna bukan kekuatan manusia biasalah. Ahli syurga dapat nikmat macam tu, tapi orang atas dunia ni takkan mampu buat macam ni. Satu malam 100 orang isteri dia boleh layan, yang masing-masing akan melahirkan seorang anak yang berperang fi sabilillah. Ni kelebihan dia. Bila dia tidur dengan bini dia malam tu 100 orang, bini dia 100 orang tu melahirkan anak-anak yang berjuang fi sabilillah. Kemudian dikatakan kepadanya dalam sebuah riwayat, disebut adalah salah satu malaikat berkata kepadanya, katakanlah insya-Allah jika Allah menghendaki. Tapi Sulaiman tidak mengucapnya. Jadi Nabi Sulaiman kata, kalau aku tidur malam ni 100 bini aku akan melahirkan 100 orang anak, dan 100 orang anak ni akan berjuang fi sabilillah. Datang satu malaikat, kemungkinan malaikat Jibril lah. Malaikat Jibril datang jumpa Nabi Sulaiman, beritahu Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, jangan cakap macam tu, dia kata. Katalah kalau aku tidur pada malam ni dengan 100 orang bini aku, isteri aku, nescaya isteri aku akan melahirkan 100 orang pejuang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tapi Nabi Sulaiman enggak. Akhirnya kata Nabi SAW, maka tidak seorang pun dari mereka melahirkan anak kecuali seorang wanita sahaja yang melahirkan setengah anak. Ini ada perbahasan di kalangan ulama, maknanya kalau 100 isteri dia, seorang saja yang berjaya melahirkan anak tu pun, yang seorang tu pun anak dia tak sempurna. Ini kalau tak silap ustaz lah. Kalau tak silap ustaz, ada perbahasan di kalangan para ulama tentang anak Nabi Sulaiman ni, tapi ustaz tak ingat lah. Nanti kalau kuliah depan, kalau ustaz boleh cari balik maklumat ni berkaitan dengan anak Nabi Allah Sulaiman ni yang jadi separuh manusia. Dan selanjutnya Rasulullah SAW sabda, demi Allah seandainya Sulaiman menyebut insya-Allah, nescaya dia tidak berdosa dan demikian sudah cukup untuk memenuhi hajatnya, yakni mendapat 100 orang anak. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi sebenarnya dalam ni dibincang perkataan insya-Allah ni panjang juga oleh kalangan para ulama. Kita boleh tengok sikit yang diriwayatkan oleh Al-A'mash, Mujahid Ibn Abbas mengenai orang yang bersumpah menyatakan hendaklah memberi pengecualian, mengucapkan insya-Allah meski setelah 1 tahun. Jadi kalau dia nak bersumpah pun mesti dia walaupun benda tu nak berlaku lagi setahun, tetap dia kena sebut insya-Allah. Kemudian banyak lagi, dan ulama kata menjadi satu sunnah mengucapkan hal itu. Namun hal itu tidak menghapuskan dosa sumpah dan menggugurkan kafarah. Jadi kalau kita sumpah ada insya-Allah, tetap kena buat, dan kalau seandainya kita langgar sumpah tetap kena kafarah walaupun kita menyebut perkataan insya-Allah. Wallahu alam. Nanti kita akan jumpa ayat sekali lagi, ayat insya-Allah pada cerita Nabi Musa dan juga Khidir. Ayat 25. Ayat 25, wala bisu fi kahfihim salasata mi'atin sinina wazdadu tis'ah. Okey, yang ni merupakan berita daripada Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Ashabul Kahfi dalam kitab Taurat tak dicerita berapa lama, berapa bilangan, tapi dalam Quran dicerita berapa lama mereka tidur dalam gua. Wala bisu fi kahfihim, di mana Allah Taala tinggalkan mereka di dalam gua itu, iaitu salasata mi'atin, 300 tahun, salasata mi'atin sinina, 300 tahun, wazdadu tis'ah, 300 tambah 9, makna 309 tahun. Dan dia mempertemukan mereka dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Masa tinggal mereka di dalam gua menurut Allah adalah 300 tahun yang ditambah lagi dengan 9 tahun menurut hitungan bulan. Jadi 309 tahun menurut hitungan matahari. Jadi ini ada kira-kira lah, makna 300 tahun itu mengikut kiraan bulan, dan 9 hari itu ialah hitungan hari. Berapa hari kan. Jadi 309 tahun, 300 tambah 9 tahun. Jadi kan kita
kalau kita kira ni macam mana kira Ustaz lupa lah. Setiap 15 setiap 10 tahun lah. Setiap 10 tahun kita akan lebih macam mana Ustaz lupa baru ni ada seorang sahabat ajak. Ada siapa-siapa ingat nanti boleh cerita balik Dia bulan Islam ni dia tak cukup dengan bulan Masihi. Jadi maknanya bulan Masihi ada 365. Jadi apabila 365 hari. Jadi maknanya selepas 10 tahun dia akan ada setahun lebih. Dia akan jadi 300 tu, mana bila dihitung sampai 10 tahun dia akan lebih setahun daripada tahun Masihi. Tak silap Ustaz macam itulah. Nanti kita boleh bincang kat ujung nanti kalau siapa-siapa yang ada ingat cara kira tu tentang bulan Masihi dengan bulan Hijri ni akan beza. Dia oleh kerana perbezaan itulah menyebabkan jadi 309 tahun. Baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa qulillahu a'lamu bima labisu. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui lama mana mereka tidur ataupun duduk dalam gua. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah Taala yang tahu apa yang ghaib, apa yang tersembunyi, apa yang ada di langit dan juga di bumi. Absir bihi wa asmi'. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat dan Allah itu maha tajam pendengarannya. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam meletakkan keputusan. Jadi ayat ni cerita kepada kita Allah Subhanahu wa taala bila nak buat satu-satu perkara dia tak perlu pun sekutu untuk bagi keputusan dia untuk buat satu apa-apa. Sedangkan kita diajak untuk buat satu keputusan, wa amruhum syura bainahum. Hendaklah kita berbincang dan bermesyuarat. Allah Subhanahu wa taala dia nak buat satu keputusan, dia tak perlu kepada pandangan, dia tak perlu kepada makhluk lain, dia tak perlu kepada sekutu lain untuk buat satu ketetapan. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi ayat 27 dan juga 28. Ayat 28 ni Ustaz telah pun cerita dalam kuliah yang lalu. Ayat 28 ni jawapan dia akan datang dalam ayat yang ke depan pula. Iaitu ayat 28 ni ayat yang menjadi rutin kita yang duduk dalam jemaah Islam ni. Kita bincang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah. Iaitu tidak ada seorang pun yang dapat merubah dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan. Ayat yang kita duduk dalam jemaah Islam ni Allah Ta'ala suruh sabar duduk sama dengan pejuang-pejuang Islam ni, walaupun duk nampak dah nak menang, tapi Allah Ta'ala kata suruh kita sabar duduk dengan mereka-mereka yang berjuang Islam. Jangan tinggal kawan-kawan yang berjuang Islam ni. Kerana apa? Kerana nak cari putrajaya, kerana nak cari kemenangan. Dan cerita ni nanti kalau sempat Ustaz kongsi dalam penutup nanti. Wallahu alam. Ustaz Asam malam ni kita habis sampai situ dulu. Dan ada beberapa ayat yang lain yang Ustaz Asam kalau kita nak tinggal sampai ayat 30 lebih ni, sebelum masuk ayat wadrib lahum masalan ayat 32, Ustaz Asam ayat tu kita kongsi juga nanti dalam surah akan datang ni, pandangan Ustaz lah sebelum kita masuk cerita Nabi Musa dengan Khidir. Untuk malam ni saya ingat sampai sekadar tu, dan kita boleh buka ataupun perbincangan kita berkaitan dengan ayat yang kita bincangkan. Wallahu alam. Ustaz serah balik kepada Sulhan kalau ada. Okey, baik. InsyaAllah saya rasa ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya buka mic ataupun tulis dekat chat kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya ada satu soalan lah berkaitan dengan ayat yang yang Ustaz kupas tadi, pasal ayat yang ke hujung 19 Jadi yang insyaAllah anak nak tanya sedikit berkenaan dengan apa pandangan Ustaz lah
kita sekarang berada di zaman yang penuh fitnah. Kadang-kadang kita sendiri pun sebagai ahli jemaah ataupun ahli, kita kata orang yang bergerak di atas kebenaran pun kadang-kadang tidak boleh membezakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang betul, apa yang salah, hak dan batil dan sebagainya lah. Lebih-lebih lagi dalam isu politik dan sebagainya lah. Jadi adakah dengan cara kita memencilkan diri ataupun mendiamkan diri, maksud Ana tak komen lah, tak kita komen pun tak, kita kata tak pun tak. Adakah kita punya perbuatan tu betul untuk kita lakukan di zaman yang fitnah lah. Sebab kalau kita kata, kita akan dapat dosa. Kalau kita tak buat pun, kita akan dapat benda yang sama lah. Dimohon pencerahan Ustaz lah, insyaAllah. Wallahualam. Sulahan Ustaz jawab dulu. Okey, baik. Nak jawab dulu soalan daripada sahabat kita tadi. Khalif, Ya Ustaz. Baik. Ustaz jawab dulu. Yang pertama, antum kena, sebelum Ustaz masuk jawapan yang tadi ni, antum kena faham satu kaedah. Kaedah ni ialah, malam ni kalau nak cerita kaedah ni pun mungkin makan masa sejam. Sebab Ustaz bahas kaedah ni dalam kuliah sejam. Iaitu yang pertama, kalau kita refer kepada hadis akhir zaman, Nabi bincang, Nabi kata ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau yang ni luar sikit daripada yang kita tanya tu, tapi jawapan ni ada dekat sini. Yang pertama, Nabi SAW cerita kepada kita, kalau keadaan berlaku peperangan sesama Islam dalam negara Islam. Maksud contoh yang mudah untuk Ustaz faham antum ialah kalau dalam Malaysia ni kita perang sama-sama orang Islam. Kaedah dia ialah mereka yang tidak pergi berperang itu lebih baik daripada mereka yang pergi berperang. Maknanya dalam konteks dalam negara kita kalau bergaduh sama-sama Islam, Nabi kata memencil diri itu lebih utama. Itu satu. Baik. Kondisi yang kedua ialah kalau orang Islam daripada luar menyerang orang Islam yang dalam negara kita, maka jawapan dia berperang itu lebih baik. Faham tak? Contoh Ustaz sebut ialah orang Singapura, Melayu, Islam yang serang kita, ataupun orang Indonesia yang serang negara kita Islam. So kita nak melari memencil diri ke? Jawapan dia tak. Berperang, mempertahankan watan itu, mempertahankan negara itu lebih utama, kata Nabi SAW. Baik, dalam perbahasan dua benda ni timbul perbahasan yang ketiga. Perbahasan yang ketiga, perbahasan satu yang kedua ni. Perbahasan yang pertama, kata Nabi SAW, kalau kata yang pertama tadi ni, orang ni tak mau menciri diri, dia pergi perang sama-sama Islam. Apa berlaku? Kata Nabi SAW, al-qatil wal-maqtul finnar. Orang yang bunuh dengan orang yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Okey. Baik, dalam situasi yang kedua pula, orang yang mempertahankan negara dia daripada diserang oleh musuh walaupun orang Islam, tetap dikira sebagai mati syahid. Okey, jadi timbul yang nombor 3, ulama bincang, apakah situasi Aisyah dengan Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali, Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Jadi jawapan yang ketiga ini terletak kepada kaedah ataupun hukum yang Nabi kata iza hakama hakim. Apabila seorang hakim hukum satu benda, kalau dia betul dia mendapat 2 pahala, kalau dia salah mendapat 1 pahala. So situasi Aisyah dengan Muawiyah, situasi Aisyah dan Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni, dia duduk pada yang nombor 3. So tak timbul lah yang nombor 1 tu, makna al-qatil wal maqtul finnar, dan tak timbul yang kedua. Yang menang itu syahid, yang kalah itu tak syahid. So yang dia ni tetap dapat pahala dan tak timbul soal dosa. Itu satu bab. Kemudian dalam bab hadis akhir zaman juga, dia bincang hadis Nabi SAW cerita kepada kita, Nabi hanya membenarkan kita ni untuk lari daripada fitnah ni, duduk bersendirian, bawa binatang ternakan, sehinggalah binatang ternakan ni mencukupi haul cukup, nisab cukup, keluar zakat. Maknanya betul-betul duduk menyendiri, ialah ketika tidak ada orang yang memperjuangkan Islam, bahasa mudah tidak ada lagi jemaah Islam. Habis terus. Kalau kita ni esok ni pah hancur ni, habis tak ada. Dekat dunia ni ikhwan tak ada, jemaah semua pekat tak ada dah. Malaysia pun ada tinggal pah ya. Dalam dunia ni Allah ni tinggal pah je. Kalau pah pun hancur habis semua. Jadi tak ada jalan lain, barulah boleh duduk dalam gua tadi, mengasingkan diri. Tapi dalam suasana hari ini kita masih duduk dalam jemaah Islam, kita masih ada
kita masih lagi boleh berpegang kepada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Jadi kita masih lagi pada kaedah tu, maknanya bila kita nampak satu benda yang tak betul, kita takat mana kita boleh. Kalau kata sampai saluran semua dah tertutup dah, tak ada cara lain, kita terpaksa cakap juga benda yang betul, walaupun pada pandangan manusia salah dari segi apa yang kita buat, tapi kita tak bolehlah cari redha manusia sebab kita masih berpegang kepada hadis tadi yang mana Nabi SAW pesan kepada kita, kalau kita nampak satu benda tak betul, buat setakat mana kuasa yang kita ada. Dia tak boleh pergi kepada option yang kedua, lisan. Dia tak boleh pergi kepada option yang ketiga, dia mesti ikut. Lagi kita ada yang ni, kita tak boleh ubah pilihan nombor 2. Yang kalau kita ada lisan, tadi ada kuasa, ada lisan, ada boleh berkata-kata, kita tak boleh pergi kepada aful iman ni, kepada apa? Dengan hati ni, wabil qalbi. Tak boleh pergi kepada sini kalau kita ada yang dua ni. Dia bukan kaedah Nabi sebut tadi, bukan kaedah option, bukan pilihan, tapi dia mesti ikut dia punya apa kita kata, dia punya marhalah, dia punya tingkatan kan, atau bakat tingkatan dia tak boleh, dia bukan option, dia bukan pilihan. So dalam bab tadi ni kita kena ingat banyak sangat hadis Nabi SAW. Kalau kita nak baca malam ni, kalau Ustaz nak buka bab amar ma'ruf nahi munkar ni, Ustaz ingat kalau orang yang kata ambil sikap berdiam ni, Ustaz ingat kalau kita tulis hadis Nabi ni, boleh dapat sebuku. Nabi suruh apa? Nabi suruh tegakkan benda kebenaran ni, walaupun orang yang kita tegakkan kebenaran ni tak puas hati dengan kita dan sebagainya, kebenaran tu tak kena tegak. So kita tak boleh nak cari jalan lain. Kalau kita pilih jalan, kita kata tak mau bercakap sebab nak jaga hati. Sekarang ni kita nak jaga hati manusia, kita nak cari redha Allah. Kita takut nanti kita mati dalam keadaan tidak mengatakan kebenaran. Kita takut kita mati sebagaimana Nabi sebut, orang yang mengiyakan kebenaran, mengiyakan kesalahan, dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan menyesal, bahkan dia akan menyalahkan pemimpin yang dia ikut salah tadi. Kita tak mau sampai kita jadi macam tu. Sebab tu kita pilih, kalau kita kata benar pun orang tak suka benci kita, tapi kita mati dalam keadaan kita kata benar. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Khalif, jelas Khalif. InsyaAllah jelas. Ya, insyaAllah sahabat-sahabat lain kalau ada soalan, mungkin soalan terakhir kalau ada, insyaAllah. Anda nak tanya satu soalan lah. Sila. InsyaAllah nak tanya yang soalan, kata silap Ustaz suruh ingatkan balik yang tentang ada sahabat tanya hukum menggantung gambar dekat ruang tamu rumah. Apa masa lambat ni? Apa ni anda bahas tadi dah? 15 minit. Tak maaf Ustaz, tak apalah untuk sahabat yang baru masuk. Boleh. Anda cerita sikit. Tapi tadi kita bincang panjang lebar lah. Cuma anda buat ringkasannya. Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan hukumnya haramlah kita gantung gambar. Dia berdalilkan hadis Nabi tentang haram bela anjing ataupun bela anjing dan juga tamasil. Tamasil ni adalah kalau hari zaman Rasulullah tu tak ada lah. Macam kita hari ni kita pakai kaedah tasawir. Tasawir ni adalah pantulan, kaedah pantulan. So kita ambil gambar serupa macam kita duduk depan cermin macam tu. Jadi yang benda ni tak berlaku zaman Rasulullah SAW. Jadi yang ada zaman Nabi ialah lukisan, ukiran. Jadi yang Nabi sebut dalam hadis tu secara tepat ialah Nabi tak bagi kita lukis benda hidup dekat dalam rumah, ataupun kita ukir benda hidup buat dalam rumah. Itu yang jelas. Tapi ulama pakai kaedah khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbezaan pendapat ni sunat, tak pahala. Jadi bila bertembung kaedah boleh tak boleh letak gambar tu, ulama sebahagian ulama kata tak gantung lagi selamat lah. Daripada kita bincang boleh gantung tak boleh gantung, tak gantung lagi confirm selamat. Cuma bila Ustaz ambil pandangan daripada fatwa-fatwa mu'asarah. Kalau kita tengok fatwa Malaysia, kebanyakannya semua kata tak boleh.
Tapi kalau kita tengok fatwa di Mesir, Dr. Ali Jemaah, almarhum Syekh Atiyah Saqar, Profesor Dr. Yusuf Qardawi, mereka mengatakan bahawasanya hukum gamak ni tidak ada masalah. Yang jadi masalah ni ialah lukisan. Sebab lukisan ni lain, gamak ni lain. Gamak ni sopor kita duduk depan cermin, besar. Tak besar. Cumanya ada perbincangan lain, iaitu kalau kita bubuh gamak tak pakai tudung, itu cerita lain lah. Ataupun bubuh gamak bini orang. Yang tak ulama sepakat ialah kita letak gambar pemandangan, gambar apa tu tak ada masalah langsung. Jadi di sana ada dua pendapat lah. Di sana ada dua pendapat. Jadi kalau nak selamat tak payah gantung. Kalau main rumah Ustaz, gambar dah lah. Pasal Ustaz pegang pandangan yang kedua tadi. Allah. Jelas, syukur jazilan Ustaz. Okay, insyaAllah tak ada soalan kot lah. Okay, insyaAllah kalau dah tak ada soalan, alhamdulillah. Terima kasih yang nak ucapkan kepada Ustaz Zali atas sebagian soalan lah. Ya Ustaz? Nanti bincang balik dengan sahabat-sahabat. Pasal malam ni kita tak ada masuk Nabi Musa dan Khidir tu. Betul. Bincang balik macam mana. Pasal kita malam ni hanya baru habis tentang ayat 26 kan? Keseluruhan Ashabul Kahfi. Sampai yang terakhir tadi ayat Allahumma salli Muhammad sampai ayat ke-26. Lepas daripada tu ada cerita tentang Rasulullah. Kisah tu penting juga untuk kita ambil maklum. Yang tu kita boleh kembang dengan cerita Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Sebab sebelum Nabi Khidir dan Nabi Musa tu ada kisah tentang dua orang lelaki Bani Israel beriman, seorang tak beriman, seorang kaya, seorang miskin. Macam mana dengan sahabat-sahabat. Boleh nanti kalau ke depan ni kita bagi tahu kat Ustaz mana Ustaz nak sentuh. Boleh Ustaz, insyaAllah nanti kami bincang balik. Okay, alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Zali atas pembintangan dan penyampaian surah pada malam ni, insyaAllah. Dan anda ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang seperti terus samalah memberikan lagi usrah kita pada malam ni lah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat lah daripada pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan supaya Allah tariklah bala yang sedang menimpa dunia ni, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan insyaAllah kalau dah tak ada apa, insyaAllah mungkin kita tangguhlah pertemuan kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan salat subhanallahumma astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz doa sikit boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daf'il syaqa wa syamatatil a'da wa syumil qada. Allahumma inna na'udzubika min al-barati wal jununi wal juzami wa min sayyi'il atqam. Allahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.